150 mayat sempurna selesai dibedah siasat. Rainbow Bentung dihukum gantung. Polis kena pasti 15 individu bogel. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Walukuman Muhafizol Dan saya Hazel Desmond. Kementerian Kesihatan mengesahkan 226 keranda mangsa tragedi MH17 selesai dibuka dan telah dibedah siasat. Ia berdasarkan laporan yang diterima daripada pasukan penyiasatan dan pengecaman mangsa bencana DVI sehingga semalam. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, terdapat lebih 600 bahagian mayat ditemui. 450 daripadanya telah diperiksa, melibatkan 150 mayat sempurna dan 300 yang tidak lengkap. Sebuah lagi keranda yang baru tiba di kamp tentera Hillsam pada 4 Ogos kini dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan untuk mengenal pasti mayat yang sepenuhnya atau cabisan mayat itu boleh dibuat selewat-lewatnya di dalam 2-3 minggu ini. Dan selepas saja kerajaan akan memutuskan dengan ambil kira pandangan dan permintaan daripada waris-waris. Ketika ini pasukan DVI Malaysia yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kimia sedang bekerjasama dengan pasukan DVI antarabangsa. Mereka kini dalam fasa pemadanan data pemeriksaan untuk pengesahan secara positif identiti mangsa. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Persediaan Krisis dan Respons CPRC terus memantau dan menyelaras semua aktiviti berkaitan tragedi MH17. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan operasi mencari serpihan pesawat MH17 dan cebisan mayat di lokasi nahas tidak dibenarkan buat sementara waktu. Pasukan keselamatan kini sedang cuba menghubungi penduduk setempat untuk membantu siasatan. Tan Sri Khalid yang baru tiba di Amsterdam akan berjumpa Ketua Polis Belanda esok bagi membincangkan tindakan selanjutnya. Pasukan kita tidak dibenarkan membuat pencarian ataupun pemeriksaan di kawasan crash itu. Jadi kami bersama-sama dengan pasukan antarabangsa ini menjalankan tugas menghubungi orang-orang kampung sekitar itu, kampung Gorbowa ni tadi, untuk memohon kerjasama orang kampung supaya mereka memulangkan apa-apa juga barang yang mereka ambil daripada wreckage itu untuk kita periksa lah. Kita memang bersama-sama mereka lah. Kita bersama-sama dengan Belanda dan Australia dalam operasi pencarian ini. Kalau mereka luaskan operasi pencarian dan juga pihak pemisah membenarkannya, dan kita akan bersama-sama lah. Penubuhan sebuah jawatan kuasa koordinasi bagi upacara penghormatan terakhir dan penerimaan jenazah mangsa tragedi MH17 dipersetujui Jemaah Menteri. Mesyuarat pertama jawatan kuasa itu akan diadakan tengah hari esok di Kementerian Pertahanan dan dipengerusikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Syamuddin berkata jawatan kuasa koordinasi itu akan dinaungi timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dianggotai 10 menteri berkenaan. Manakala beliau sendiri akan bertanggungjawab mengkoordinasi jawatan kuasa tersebut. Mesyuarat koordinasi esok akan melibatkan Menteri Luar, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Menteri Pengangkutan, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menteri Kesihatan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan 3 menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain itu, beberapa agensi lain dijangka turut hadir ke mesyuarat berkenaan. Antaranya Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Malaysia Airport Holdings Berhad. Cadangan dan padangan daripada mesyuarat esok akan dibentangkan kepada timbalan Perdana Menteri pada mesyuarat khas yang akan diadakan minggu hadapan. Keluarga pembantu juruterbang pesawat MH17 yang terhempas di Timor Ukraine bulan lalu Ahmad Hakimi Hanapi berterima kasih kepada syarikat penerbangan MAS di atas bayaran pampasan awal RM160,000
yang akan dibuat dalam tempoh terdekat. Menurut datuknya Daud Abdul Kadir, walaupun wang pampasan itu tidak dapat menghilangkan kesedihan, namun keprihatinan MAS dan kerajaan perlu diberi pujian di atas insentif tersebut. Sebelum ini, 25 anggota keluarga mangsa tragedi MH17 telah menerima sagu hati RM16,000. Yang pasti, keluarga tetap berharap agar jenazah Ahmad Hakimi Hanafi dapat dibawa pulang dalam masa terdekat. Persiapan untuk mengebumikan Hakimi akan ditentukan bapanya sama ada di Kuala Lumpur atau tanah perkuburan di Melor. Syukurlah pada Tuhan. Jemalah tu saya tidak fikirlah apa-apa tu. Jangan kau nak bumi di tempat kediaman dia di Melor, tapi mari tengok keadaan lah. Kalau benda tu nampak tidak berapa, benda tu selamat boleh kita balik, kalau tidak agak mengikut putusan pihak kerajaan lah. Sama ada nak buat di Kuala Lumpur ke mana, itu saya terbuka lah. Sementara itu, Nenek Hakimi Zaliha Bawalkan berkata pihak keluarga mengharapkan jenazah ditemui dalam keadaan baik. Betul dia tak ada jasad dia, kata buat balik dah. Saya nak, kalau boleh kat nak tengok kubur dia, walaupun tak ditengok dah jenazah dia pun. Nak suruh ada kubur teman di Malaysia ni, walaupun Putrajaya ke walaupun Melor ke, nak suruh dia tak ada lah kubur dia tu. Menurutnya, tiada yang lebih menggembirakan mereka sekeluarga jika jenazah Hakimi itu dikebumikan di Malaysia. Firma Belanda Fugro Survey Private Limited diumum Australia sebagai penerima kontrak bagi operasi pencarian dasar laut pesawat MAS MH370 yang hilang sejak 5 bulan lalu. Pemilihan tersebut diumumkan Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss. Evaluated the tenders received and have selected Fugro Survey Proprietary Limited as offering the best value for money technical solution to perform this complex activity. Ketika ini, Fugro Equator salah satu kapal yang melakukan aktiviti pemetaan, manakala Fugro Discovery telah berlepas ke Perth dari United Kingdom. Misi pencarian dasar laut yang meliputi kawasan kira-kira 60 persegi dan terletak kira-kira 1,600 km dari Perth itu dijangka berlanjutan selama setahun. Rainbow Bentung atau nama sebenarnya Rabidin Sater dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Temerloh selepas didapati bersalah membunuh remaja perempuan berusia 17 tahun 5 tahun lalu. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Rahman menjatuhkan hukuman itu setelah pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Dalam penghakimannya, Hakim Abdul Karim berkata keterangan bersumpah tertuduh hanya bersifat penafian semata-mata. Kesan darah yang ditemui pada pakaian mangsa juga adalah sepadan dengan darah milik tertuduh. Rabidin, 43 tahun, didapati salah membunuh Annie Kok Yin Cheng, 17 tahun, antara 11.30 malam 7 Mac 2009 dan 1.50 petang 8 Mac 2009. Dia disabit salah mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori iaitu gantung sampai mati jika sabit kesalahan. 5 Februari tahun lalu, Rabidin dijatuhi hukuman penjara 115 tahun dan 50 sebatan setelah mengaku bersalah terhadap 4 tuduhan rogol dan 1 tuduhan seks luar tabi'i yang dilakukan antara 2009 hingga 2011. Dia turut dihukum 18 tahun penjara kerana bersalah menyerang dan mencederakan seorang anggota polis 21 Mac tahun lalu. 2 pelajar pelatih perubatan dari United Kingdom ditemui mati dipercayai dibunuh dekat Jalan Abel, Kuching sekitar jam 4.15 pagi tadi. Menurut pemangku Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Entusa Iman, kedua-dua mangsa dipercayai terlibat dalam satu pergaduhan di hadapan sebuah hotel bajet dengan sekumpulan lelaki yang belum dikenal pasti. Mangsa dipercayai cuba menyelamatkan diri dari serangan sekumpulan lelaki tersebut, namun kedua-duanya mengalami kecederaan parah akibat serangan itu dan maut di tempat kejadian. Tahu bahawa 2 orang foreigners telah dibunuh di hadapan City Inn, Jalan Abel, Pedungan Kuching.
pada jam kira-kira kurang lebih pukul 4.15 pagi. Polis bagaimanapun belum menemui sebarang senjata di tempat kejadian. Berdasarkan kecederaan, polis tidak menolak kemungkinan senjata tajam digunakan. Mangsa yang masing-masing berumur 22 dan 23 tahun itu belum dapat disahkan identitinya. Mayat mangsa sewaktu ditemui berada kurang 50 meter berasingan antara satu sama lain. Polis turut mengesahkan setakat ini 3 suspek warga tempatan telah ditahan untuk siasatan lanjut. Mayat kedua-dua mangsa telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk tujuan bedah siasat. Polis dalam pada itu percaya kes tersebut selesai dengan tertangkapnya suspek keempat, Abdul Aziz Karim, 20-an, kira-kira 4.45 petang tadi. Setahu saya pun dekat sini baru 10 bulan. Setahu saya ini kes yang pertama kali yang melibatkan warga asing dibunuh dalam keadaan begini. Hasil saringan ujian air kencing mendapati kesemua suspek yang ditahan mempunyai kandungan alkohol yang tinggi dan 2 daripada mereka disahkan positif dadah. DCP Dr. Chai ditemui pemberita di Kuching. Polis telah mengenal pasti 15 orang yang terlibat dengan penganjuran pesta sukan bogel di Pantai Teluk Kampi, Teluk Bahang, Pulau Pinang. Mereka terdiri daripada 9 lelaki dan 6 wanita dari dalam dan luar negara. Ketua Polis Negeri Datuk Wira Abdul Rahim Hanafi berkata bagaimanapun pihaknya masih lagi menjalankan siasatan. Setakat ini, beliau telah merekodkan 10 percakapan untuk membantu siasatan kes itu. Pihak polis masih lagi, maafkan saya, masih lagi mengesan. Dan saya yakin dan percaya akan dapat dikesan untuk membantu pihak polis cepat mungkin. Tolonglah kalau tuan-tuan ada informasi apa-apa, maklumat, bantu pihak polis. Dan juga kepada masyarakat yang boleh membantu pihak polis dalam isu ini, tampil untuk membantu pihak polis. Itu dia. Dan minta bersabar untuk progres atau perkembangan siasatan ini. Sehingga kini pihaknya menerima 12 laporan polis mengenai kes terbabit. Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri selepas mengadakan majlis solat hajat bagi memohon perlindungan petugas-petugas polis di Raja Malaysia untuk MH17 di Ukraine. Taman Negara Pulau Pinang TNPP dalam pada itu menjalankan siasatan dalaman berhubung pesta itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teluk Bahang Datuk Syahyadan Ayub berkata siasatan sedang dijalankan termasuk menyiasat kaki tangan TNPP yang bertugas di pos kawalan Teluk Kampi pada hari pesta itu berlangsung. Pekerja berkenaan sudah dipanggil untuk menjelaskan situasi sebenar. Siasatan menjurus kepada berkemungkinan wujud unsur ugutan daripada penganjur pesta berkenaan kepada kaki tangan terbabit. Itu sebab dalam maklumat kita dapat, ranger nasihat dia jangan buat. Dia buat juga. Bentuk ugutan ke apa, kita tak tahu. Sebab sampai information tu kita tak dapat. So kita kena investigate betul-betul ini. We want to know. Kalau ada tindakan mereka itu mengugut, dan kita akan minta buat tindakan atas ugutan. Kita tak boleh lepas mereka ini begitu saja. Kita memang pegawai tahu perkara ini salah. Pada masa yang sama kita nak tahu kenapa pegawai kita tak dapat laporan, tak dapat tindakan. Mungkin ada ugutan. So ada 2 kesalahan. Pertama, you bogel. Kedua, you ugut orang. So kita nak pastikan tindakan yang betul. Video pesta bogel berkenaan yang dimuat naik dalam YouTube mencetuskan kontroversi dan mendapat kecaman pelbagai pihak. Ini berita yang baru kami terima. 10 anggota penyelam dari pasukan Komando 69 akan dihantar ke lokasi pesawat MH17 terhempas kerana ada kemungkinan masih lagi terdapat mayat tercampak ke dalam tasik berhampiran. Sehubungan itu, Malaysia bersama Belanda dan Australia akan mengadakan rundingan dengan kerajaan Ukraine secepat mungkin. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 62 lagi mayat masih belum dijumpai termasuk mayat rakyat Malaysia dan dikuatiri tercampak ke tasik berhampiran. Ketika ini, penyelam dari Belanda dan Australia telah pun memulakan pencarian mereka di tasik berkenaan. Namun masa yang diberikan oleh kerajaan Ukraine hanya dari 7.30 pagi hingga 12.30 hari yang jelas tidak mencukupi. Zon pencarian juga telah diperluas daripada 4 zon kepada 6 zon dalam lokasi tersebut dan pasukan Malaysia menyiasat di 2 zon.
Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskannya kepada media di KLIA selepas tiba dari Ukraine petang tadi. Jeneral Amerika ditembak mati di Afghanistan. Laporannya seketika nanti. Sepantas 5 minit sahaja, itu masa yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran cukai barangan dan perkhidmatan GST secara dalam talian. Justru Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata, tiada alasan untuk syarikat perniagaan melengahkan pendaftaran sehingga ke saat akhir. Jelas beliau, kios-kios pendaftaran turut disediakan di 39 pejabat GST di seluruh negara untuk memudahkan pendaftaran. Mana-mana juga asalkan mereka ada dokumen mengenai syarikat dan asalkan mereka mempunyai data-data yang diperlukan dalam 7 muka surat yang boleh diselesaikan dalam masa 5 minit sahaja. Pendaftaran ni 5 minit sahaja sudah selesai. Ia bukanlah sesuatu yang menyusahkan. Mungkin ada satu sahaja perkara yang agak memerlukan kira-kira, iaitu berapakah apa yang dipanggil sebagai nilai jualan, ya? Nilai jualan yang patut diisi. Itu sahaja yang agak memerlukan mereka buat homework lah terlebih dahulu. Datuk Ahmad Maslan melawat pusat pemprosesan GST di Pejabat Kastam Kelana Jaya. Sehingga semalam sebanyak 8,883 syarikat perniagaan dan orang perseorangan telah mendaftar di bawah sistem GST. Menjelang penghujung September ini, 123,000 daripada 300,000 syarikat berpotensi disasar mendaftar. Tegas Datuk Ahmad Maslan, kerajaan akan tetap melaksanakan GST pada April 2015 dan mana-mana syarikat wajib mendaftar yang ingkar boleh didenda. Spekulasi dan sikap pemaju yang mengambil kesempatan ke atas penjualan tanah yang meningkat dari tahun ke tahun didakwa antara penyebab kenaikan OPR. Ia sekaligus memberi kesan langsung kepada peminjam dalam sektor perumahan. Dan jelas dengan kenaikan terbaru itu, sektor perumahan antara yang menerima tempias. Pengarah urusan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Dr. Kamarul Rashdan Saleh berpendapat kenaikan OPR baru-baru ini akan menyebabkan penurunan pembelian rumah, terutama jenis mewah. Permintaan terhadap rumah teres masih lagi wujud, ya, masih lagi meningkat. Ini disebabkan kerana kehendak sebahagian besar daripada masyarakat, terutamanya yang berkeluarga, untuk memiliki sebuah rumah di atas tanah. Jadi ini memang sentiasa mendapat permintaan. Cuma isunya sekarang ialah sama ada mereka mampu atau tidak untuk menanggung kos pembiayaan yang semakin meningkat. Jadi secara kasarnya saya menjangkakan bahawa kemungkinan penurunan di dalam permintaan, penurunan dari segi permintaan akan mula dirasai pada tahun ini dalam sekitar antara 1 ke 2% penurunan. Dengan perkembangan semasa, pemain industri perumahan membuat jangkaan awal kadar OPR akan terus meningkat 5 hingga 6% pada tahun mendatang disumbang pengenalan cukai barangan perkhidmatan GST tahun depan. Jumlah dagangan Malaysia pada Jun 2014 meningkat 8.5% kepada 118.5 bilion ringgit berbanding tahun lalu. Menurut Jabatan Perangkaan, peningkatan dalam nilai perdagangan terbesar dicatat dengan Taiwan berjumlah 1.71 bilion ringgit. Peningkatan dalam perdagangan turut dicatat dengan Korea Selatan sebanyak 1.2 bilion ringgit, Singapura 1.15 bilion ringgit dan 981 juta ringgit dengan Amerika Syarikat. Manakala nilai dagangan bersama China 778.1 juta ringgit. Ekspor pada Jun lalu berkembang 7.9% tahun ke tahun kepada 61.23 bilion ringgit. Import meningkat 9.2% kepada 57.26 bilion ringgit.
berbanding Jun 2013. Ia menyaksikan lebihan dagangan 3.97 bilion ringgit. Antara ekspor utama pada Jun 2014 adalah produk elektrik dan elektronik, gas asli cecair, produk petroleum dan minyak sawit. Exabytes Networks ni berhad penyedia perkhidmatan laman web terbesar Malaysia menyasarkan 50% pertumbuhan pendapatan pada akhir tahun kewangan tahun depan berbanding tahun ini. Ia akan dicapai menerusi perkhidmatan terbarunya iaitu logistik bersepadu pertama negara Easy Parcel. Menurut pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Exabytes Networks ni berhad Chan Ki Siak, perbelanjaan modal bagi perkhidmatan terbaru ini mencecah RM1 juta. Exabytes optimis dengan kejayaan perkhidmatan terbaru itu selepas melihat respons memberangsangkan yang diterima sejak pra-pelancarannya pada Jun lalu. Juga dengan potensi pasaran perkhidmatan berkenaan yang dijangka berkembang hampir 40% menjelang 2018. We have a sales target, a revenue target, but not profit target for the initial 1 or 2 years. We want to let more people use the services. So we are not very greedy. So I think we are eyeing at to recruit about 5,000 active users within a year of launching these services. What I mean active users is they will use our services on a monthly basis and spend a minimum of RM100 a month. Perkhidmatan logistik bersepadu Easy Parcel itu ketika ini menggabungkan 5 penyedia perkhidmatan kurier sedia ada di pasaran iaitu Pos Laju, Skynet, Airpex, Nationwide dan DHL. Dalam mengembangkan operasi, syarikat berkenaan turut meninjau peluang bekerjasama dengan lebih banyak syarikat logistik seperti UPS, TNT dan FedEx. Penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian akan diperluaskan secara menyeluruh tahun ini. Menurut Menteri Kementerian Pertanian, Industri dan Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kaedah tersebut mampu meningkatkan pendapatan sektor itu selain memberi manfaat kepada petani. Kata Datuk Ismail Sabri, lebih banyak kempen akan dilakukan untuk memberi pendedahan selain mengubah persepsi petani yang sudah selesa dengan cara lama. Sedangkan dunia sudah menjadi semakin moden dan di luar-luar negara pertanian adalah menggunakan teknologi moden, menggunakan mekanisasi, menggunakan peralatan moden dan sebagainya. Dan itu yang akan kita terapkan. Mulai tahun ini itu yang kita akan galakkan supaya kita akan menerapkan pertanian moden kepada petani-petani kita. Yang pertamanya untuk meningkatkan pendapatan, yang keduanya untuk mengurangkan penggantungan kepada tenaga kerja. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan perkara tersebut pada majlis sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan di Angkasa Puri. Penggunaan teknologi moden itu juga bertepatan dengan tema Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2014, Agroteknologi Pemangkin Transformasi. Kaedah tersebut sudah pun diperkenalkan seperti dalam penuaian padi yang menggunakan harvester dan pengenalan benih padi Aerob. Memandangkan teknologi moden melibatkan kos yang tinggi, beliau juga menyeru pihak berkaitan seperti Pertubuhan Peladang agar membeli peralatan moden yang diperlukan bagi mengurangkan beban petani. Pilihan raya DUN Selangor dan pembubaran DUN tidak sepatutnya berlaku kerana konflik politik pembangkang di Selangor adalah isu dalaman sebuah parti dan sama sekali tidak perlu membabitkan rakyat. Tindakan itu juga disifatkan sebagai menyalahgunakan sistem demokrasi. Demikian menurut pemerhati politik Dr. Azmi Hassan yang juga geostrategis Universiti Teknologi Malaysia UTM. Menilai mengapa ini berlaku dan mereka menilai bahawa kepentingan agenda parti politik pihak-pihak tertentu diutamakan melebihi daripada kepentingan rakyat negeri Selangor. Kerana pada ketika ini pentadbiran negeri Selangor kucak-kacir sehinggakan masalah yang kritikal umpamanya masalah kekurangan air akan datang tidak diambil perhatian. Dan saya pasti rakyat negeri Selangor, pengundi negeri Selangor akan menghukum kerajaan pakatan jika pilihan raya diadakan. Bagaimanapun, ada pihak yang melihat kemelut politik pembangkang di Selangor hanya satu gimik atau wayang parti berkenaan apabila mendapati parti dan kepimpinannya mula dilupakan. Keyakinan pembangkang mempertahankan Selangor sekiranya pilihan raya diadakan untuk DUN Selangor turut diragui dan dilihat satu retorik
Kononnya, parti-parti yang bergabung menerajui Selangor masih bersatu. Malah ada pihak yang berpendapat parti berkenaan boleh kalah teruk jika pilihan raya diadakan. Ini kerana rakyat semakin keliru dengan perkembangan politik Selangor. Selain kebajikan mereka terus terabai, rakyat yang masih dibelenggu dengan pelbagai masalah terutama kekurangan bekalan air yang amat membimbangkan juga sedang memerhati dan menilai kemelut yang berlaku. Ketika sebelum catuan tidak lama dulu, paras air di empangan Sungai Selangor ialah 37%. Kini ia hanya tinggal 32% bawah paras minimum. Manakala kes demam denggi yang paling banyak berlaku di Selangor dengan 55% atau 28,621 kes dengan 38 kematian daripada keseluruhan 52,000 kes di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Julai lalu. Jumlah kemasukan pelaburan ke Selangor juga merosot, menyebabkan jumlah peluang pekerjaan berkurangan daripada 20,000 pada 2012 kepada hanya 10,000 tahun lepas. Desakan supaya Tan Sri Khalid meletak jawatan terus memuncak apabila Tan Sri Khalid menandatangani perjanjian penstrukturan semula industri air Selangor dan pembinaan loji rawatan air Langak 2 dengan Kerajaan Persekutuan Jumaat lepas. Ia diikuti dengan pendedahan pemimpin muda parti berkenaan yang mendakwa pelbagai penyelewengan dilakukan Tan Sri Khalid semenjak menjadi Menteri Besar. Isu yang nak dimangkit oleh PKR sendiri, itu sebenarnya isu tu kita dah lama cakap lah. Tapi kerana pada ketika itu yang bercakap tu saya, yang bercakap itu Barisan Nasional, maka mereka kata ini isu politik. Mereka tutup, ini politik. Walaupun kita tahu ada kelemahannya, ada kepincangannya, ada salah guna kuasanya yang kita dah main sejak mereka memerintah dulu. Ketegasan Tan Sri Khalid mempertahankan jawatannya ada kewajarannya. Pertama, tiada suara daripada baginda Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang meminta beliau melepaskan jawatan, juga tiada suara rakyat Selangor yang mendesak begitu. Justru sudah sampai masanya Tan Sri Khalid mendedahkan mengapa beliau begitu dibenci parti sendiri hingga terus menekan dan mendesak beliau meletak jawatan. Tan Sri Khalid pun saya rasa dah sampai masa beliau kena berani lah. Sekarang ni beliau mesti tunjuk pemimpin, seperti katakan Tan Sri Khalid mesti tunjuk beliau pemimpin yang tegas dan yang berani menghadapi semua ini. Kalau setakat kata nak mempertahankan Menteri Besar, dengan tanpa justifikasi mengapa dia mesti mempertahankan Menteri Besar pun akan dipersoalkan. Dalam kalangan pemimpin akar umbi juga tidak selesa dengan kemelut parti yang menjadi tunggak kerajaan negeri Selangor sekarang. Bubarkan saja DUN. Buat bagi biasa dia orang cakap suara rakyat lebih berkuasa. Kenapa dia takut nak bubarkan DUN? Bubarkan DUN sajalah, senang. Bagaimanapun, kemelut politik pembangkang di Selangor dijangka semakin panas hujung minggu ini apabila notis penjelasan yang dikemukakan Tan Sri Khalid oleh partinya tamat Jumaat ini. Manakala PAS dijangka membuat keputusan dalam mesyuarat pucuk pimpinannya awal minggu depan. Sementara itu, Tan Sri Khalid memberitahu media di Kelang beliau telah menyerahkan dokumen notis tunjuk sebab Parti Keadilan Rakyat yang diterimanya semalam berkaitan keengganannya memberi laluan kepada Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagi jawatan Menteri Besar kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Shah Alam. Ia diserahkan Ketua Setiausaha Sulit Pejabat Menteri Besar Abdul Rashid Bidin petang tadi. Beliau juga sudah menjawab notis berkenaan dan surat jawapan itu boleh dimuat turun untuk tatapan ahli-ahli PKR. Tan Sri Khalid berkata sama ada beliau kekal menjadi Menteri Besar akan ditentukan berdasarkan Agreement Negeri Selangor. Sementara keputusan belum dibuat, beliau akan melaksanakan semua tugas yang ada dengan cepat dan lebih teratur. Ada saya jadi MB atau tidak itu akan ditentukan oleh proses yang dilakukan seperti dalam enactment Negeri Selangor. Jadi sebelum apa-apa berlaku atau belum apa-apa dilaksanakan, sekarang hanya bercakap saja, tak ada pelaksanaan apa-apa. Jadi untuk itu saya masih bekerja sebagai Menteri Besar dengan penuh minat dan bertanggungjawab.
UMNO dalam pada itu menyatakan kesediaan menghadapi kemungkinan pilihan raya negeri Selangor. Jika itu jalan yang dipilih untuk menyelesaikan kemelut pelantikan Menteri Besar baharu menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Ketua Penerangan UMNO Datuk Ahmad Mazlan berkata pihaknya sentiasa memerhati secara teliti kemelut politik Selangor demi kepentingan rakyat. Ini kerana pergolakan secara tidak langsung turut memberi kesan kepada negara khususnya dari sudut ekonomi. Selangor adalah negara penting dari segi ekonomi. Kalau negeri itu dari segi pentadbiran yang menyebabkan pelabur akhirnya lari, air belum selesai, menyebabkan pelabur tidak senang. Ia mendatangkan kesan kepada kerajaan pusat. Datuk Ahmad Mazlan yang juga Timbalan Menteri Kewangan bercakap kepada media selepas melakukan lawatan kerja ke Pusat Pemprosesan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST di Kelana Jaya, Selangor. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM menyangkal tuduhan setengah pihak kononnya pihak berkuasa menjalankan siasatan secara selektif dalam kes-kes yang melibatkan penghinaan agama dan kaum di media sosial. SKMM menerusi satu kenyataan menegaskan fokus seharusnya diberikan atas kesalahan hakiki yang terkandung di bawah akta hasutan atau akta-akta lain. Jelas SKMM Suruhanjaya itu sentiasa mengikut lunas undang-undang dalam menjalankan siasatan dan juga mengamalkan standard profesionalisme dalam memastikan pengumpulan bukti yang mencukupi. Dalam sesetengah keadaan, usaha menentukan identiti sebenar boleh dilakukan secara pantas, manakala dalam keadaan lain memakan masa, terutama melibatkan akaun palsu. SKMM akan terus komited dalam membantu dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada polis agar kes dapat ditangani dengan baik dan mereka yang benar-benar bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan. Sehubungan itu, SKMM meminta semua pihak bertenang dan tidak mengeruhkan keadaan dengan membuat pelbagai tomahan sehingga mencetuskan ketegangan dan menggugat keharmonian negara. Di Kedah Kerajaan Negeri, Persatuan Pegawai Tadbir dan Alumni Pegawai Tadbir Kedah dan Kesatuan Penghulu Penggawa Cawangan Kedah mahu tindakan tegas dikenakan terhadap pemilik akaun Facebook Chandra Lawan Tetap Lawan yang melakukan penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Pemilik akaun terbabit memuat gambar kemalangan ngeri dengan suntingan wajah mangsa kepada wajah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Rasa duka cita dan kekecewaan tersebut dilahirkan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Paduka Muhammad Puan Muhammad Ali mewakili Persatuan Terbabit menyifatkan tindakan itu amat keterlaluan. Justru pihaknya menggesa supaya siasatan terhadap perkara itu dibuat dengan segera. Saya rasa pihak berkuasa yang boleh memberi Talaudan, mana kata kalau dia nak stop, dia kena buat sesuatu lah. Kalau tidak, orang akan mengambil kesempatan. Saya ingat ini paling climax lah. Orang kata paling maksima orang menguji kedaulatan orang kata apa, institusi raja ni kan, dengan menghina Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ni ada krisis ataupun penghinaan terhadap sultan di negeri-negeri. Tapi ini dah peringkat yang tertinggi ni, saya ingat dah melampaui batasan lah. Tindakan tegas perlu dikenakan kepada pemilik akaun itu agar menjadi pengajaran kepada orang lain supaya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menghina institusi raja di negara ini. Beliau meminta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan tegas walaupun pelakunya telah memohon maaf. 40 keterangan pelbagai individu direkod bagi membantu siasatan berhubung perhimpunan bantahan di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar, Johor berikutan pelaksanaan kadar tol baharu Jumaat lepas. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata pasukan khas diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Hasnan Hassan ditubuhkan untuk menyiasat kes berkenaan. Kita telah kenal pasti dalang-dalang dan penganjur-penganjur yang terlibat. Dan arahan saya tepat melengkapkan kertas siasatan secepat mungkin, mengemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan.
Pada sidang media di Johor Bahru, Datuk Muhammad Mokhtar berkata polis akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang terlibat mengikut pelbagai akta. Dalam kejadian 1 Ogos lalu, 200 pemandu bas kilang enggan memasuki Singapura menyebabkan laluan trafik sesak di CIQ selama 4 jam mulai pukul 4 pagi. Tindakan itu menyebabkan ribuan pekerja terpaksa berjalan kaki menyeberang tambak Johor sebelum menaiki bas penumpang di Woodlands. 100 saman dikeluarkan kepada pemandu bas kilang yang menghalang lalu lintas kerana meletakkan kenderaan di bahu jalan utama. Kastam KLIA berjaya menggagalkan cubaan menyeludup syabu seberat 9.85 kg. Menurut pengarahnya Datuk Cik Omar Cik Lim, cubaan itu dilakukan lelaki warga Iran melalui Balai Ketibaan Kastam KLIA. Suspek dipercayai menjadi keldai dadah menggunakan botol makanan tambahan bagi menyorokkan dadah berkenaan. Kesemua bungkusan dan botol tersebut telah dibuka dan diperiksa dan telah diteliti menemui serbuk kristal yang mana apabila diuji adalah positif metapetamin. Berat kasar ialah 9.85 kilo bernilai 1.871 juta. Suspek menaiki flight daripada Doha iaitu Qatar ke KLIA. Selain daripada kes tersebut, Kastam KLIA juga berjaya membantras 3 lagi cubaan menyeludup dadah dengan berat kasar mencecah 6 kg dalam tempoh Julai hingga Ogos tahun ini. Kesemua kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Jantung, organ paling penting di dalam tubuh manusia. Jika gagal berfungsi, semua bahagian lain juga akan mati kerana tidak mendapat bekalan makanan dan oksigen. Untuk menyelamat nyawa pesakit jantung koronari, pembedahan perlu dilakukan. Namun kini ada rawatan terbaru tanpa perlu dibedah. Masalah jantung koronari boleh dirawat menerusi kaedah implan jaringan dikenali sebagai Dissolve Bioresorbable Coronary Scaffold. Kajian menunjukkan kini golongan muda lebih ramai mengidap sakit jantung koronari. Ia berlaku apabila salur darah koronari menjadi sempit dan tidak berupaya membekalkan darah secukupnya ke otot jantung. Salur darah koronari menjadi sempit akibat pengumpulan sel dan plak lemak di dinding salur darah. Jika tersumbat 100% secara tiba-tiba, serangan jantung akan berlaku. Justru Institut Jantung Negara IJN memperkenalkan kaedah terbaru merawat penyakit arteri koronari menerusi kaedah implan jaringan. Dissolve Bioresorbable Coronary Scaffold yang pertama kali diperkenalkan di Malaysia berpotensi merawat salur darah tersumbat serta memulihkan sistem berkenaan dalam tempoh 2 tahun selepas implan dilakukan. Generasi baru jaringan ni diperbuat daripada bahan yang bukan besi, ya, daripada sejenis material lah yang boleh diresak balik, nama dia PLLA, ya. Dan dalam jangka masa 2 tahun atau 3 tahun terpulang kepada jenis jaringan tu, dia akan diresak balik keseluruhannya oleh pembuluh darah tu. Jadi advantage je, kesempitan tu pun tak ada, jaringan tu pun tak ada. Jadi seolah-olah pembuluh darah ni seperti sebelum diletakkan besi. Implan jaringan akan dimasukkan ke dalam salur darah pesakit supaya terbuka luas bagi membolehkan darah membawa nutrien dan oksigen ke jantung. Sebelum ini, implan jaringan logam kekal di dalam badan pesakit. Namun dengan kaedah terbaru ini, ia akan hilang secara semula jadi selepas berjaya membentuk salur darah. Tapi kepada mereka yang dapat menjalani angioplasti ini, kemungkinan adanya stand yang boleh diresap memberi peluang lah untuk mereka menjalani prosedur ini beberapa kali dan mengelakkan pembedahan yang awal dalam jangka hidup mereka. Istimewanya kaedah terbaru ini, pesakit tidak perlu lagi menjalani pembedahan kerana implan jaringan dimasukkan menerusi pangkal peha atau pergelangan tangan. Untuk mengelak komplikasi penyakit jantung koronari, anda perlu kerap melakukan pemeriksaan kesihatan. Mencegah lebih baik daripada mengubati.
Komplotan bekalan ubat-ubatan akan dihantar dalam 3 peringkat ke Gaza dalam misi kemanusiaan Kelab Putra 1 Malaysia dengan kerjasama Biro Kebajikan UMNO. Kumpulan pertama seramai 7 orang akan berangkat ke Mesir malam ini. Dan untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita berintas langsung bersama Farhana Azwani di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Teruskan, Farhana. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kira-kira 1 jam dari sekarang, misi kemanusiaan Kelab Putra 1 Malaysia kumpulan pertama akan berlepas dari KLIA ini menuju ke Kahirah, Mesir, di mana perjalanan mereka dijangka mengambil masa kira-kira 9 jam. Dan untuk makluman, kumpulan pertama ini seramai 8 orang terdiri daripada doktor dan sukarelawan akan diketuai oleh Datuk Muhammad Farid Hassan selaku Timbalan Presiden Kelab Putra 1 Malaysia. Antara tugasan kumpulan pertama ini adalah melakukan analisis awal termasuk memastikan kumpulan yang berikutnya dapat menghantar bekalan ubatan dan juga sumbangan lain terus masuk ke Gaza. Jadi bagaimana proses pelaksanaan berikut? Sama-sama saya ialah Datuk Muhammad Farid Hassan selaku Timbalan Presiden Kelab Putra 1 Malaysia. Okay, Datuk, bagaimana proses penghantaran bekalan ini? Alhamdulillah, kami terdiri pada 8 sukarelawan termasuk saya akan berlepas seperti mana Puan kata tadi, dan bersama kami di dalam kargo kami membawa lebih kurang 252 kotak ke Mesir, dan kotak-kotak ini akan disimpan dalam store dulu, dan besok bila sampai kita akan bermesyuarat dengan duta dan pegawai kementerian duta di sana untuk mencari jalan macam mana proses memasukkan barang-barang yang kita bawa ni. Kedua, main team akan sampai pada 12 hari bulan dengan kotak yang lagi banyak. Dan saya juga telah ditugaskan oleh Presiden iaitu Datuk Seri Abdul Aziz Zahim untuk membeli barang-barang lagi. Keperluan-keperluan yang kami bawa ni tak mencukupi. Bukan semua yang ada dengan kita. Kerana sebelum ni kita telah mendapat maklumat daripada Palestin, autoriti daripada hospital di sana, keperluan-keperluan ubat-ubatan yang tak dapat di sini dan kita akan beli di sana. Dan begitu juga dengan makanan-makanan yang kita kalau kita bawa dari sini tentunya kita akan belanja banyak disebabkan kargo. So kita akan beli di Mesir dan dari sana kita akan uruskan barang-barang ni masuk ke dalam. Dia ada 2 cara di sini. Satu, kerana advance team ke sana dahulu adalah satu untuk pengurusan barang-barang. Kedua adalah untuk kemungkinan besar kita akan mendirikan kemah di sempadan Rafah, di mana kemah ini adalah kemah yang besar untuk ahli-ahli kita yang seramai 65 orang, di mana di kalangan kita ada lebih kurang 30 doktor bersama-sama kita, dan kita akan tempatkan di sana. Okey, baik, terima kasih Datuk. Dan untuk makluman, RTM juga akan menghantar petugas media untuk membuat liputan di Gaza bermula 12 Ogos ini. Jadi setakat itu dulu yang dapat saya kongsikan dari KLIA ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Perkembangan di Gaza. Gencatan senjata sementara di antara Israel dan Hamas yang mengakhiri perang selama sebulan bertahan untuk hari keduanya. Peluang ini membolehkan penduduk keluar membeli barangan yang amat diperlukan untuk simpanan. Itali juga bercadang untuk memberi bantuan tambahan lain sebanyak 2.5 juta euro sebagai sebahagian pelan bantuan kecemasan kepada Gaza. Presiden Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa Peter Maurer melawat Gaza untuk memeriksa situasi di sana selain bertemu dengan para doktor dan juga pegawai Kementerian Kesihatan. Maurer dalam rangka lawatan 3 hari ke Gaza, tebing barat dan juga Israel. Beliau juga dijadualkan bertemu dengan pegawai kedua-dua pihak Palestin dan Israel. Maurer dalam satu sidang media juga menjelaskan semua pihak perlu memastikan situasi yang berlaku dapat dipulihkan segera. Di Kabul, Afghanistan, seorang jeneral tentera Amerika terbunuh apabila ditembak anggota keselamatan Afghanistan. Menurut Pentagon, ini pembunuhan pegawai tertinggi pertama dalam perang Iraq maupun Afghanistan. Jurucakap Pentagon, Laksmana Madya John Kirby berkata Major General Harold J. Green dibunuh seorang lelaki berpakaian seragam tentera Afghanistan
yang melepaskan tembakan ke arah sekumpulan anggota tentera asing di Marshal Fahim National Defence University di Kem Karga di barat Kabul. Lelaki itu juga ditembak mati. Kira-kira 15 lagi anggota tentera, kebanyakannya dari Amerika, cedera dalam tembakan rambang itu. Seorang daripada yang cedera pegawai kanan Jerman berpangkat Brigadier General, 2 General Afghanistan dan seorang pegawai tentera Afghanistan. Serangan dilancar semasa lawatan anggota pasukan bersekutu ke universiti berkenaan. Jurucakap Kementerian Pertahanan Afghanistan berkata serangan dilancar pengganas yang memakai pakaian seragam tentera. Serangan dalaman seperti itu pernah berlaku beberapa kali. Pada 2013, 16 terbunuh dalam 10 serangan, manakala pada 2012, 53 askar bersekutu terbunuh dalam 38 serangan berasingan. Bekas penolong jurulatih PKNS Anwar Abu Bakar dilantik sebagai jurulatih T-Team menggantikan Muhammad Azrai Kor Abdullah yang meletak jawatan 2 minggu lepas. Perkara itu diumumkan oleh Esko Belia dan Sukan Negeri Terengganu Rozi Mamat selepas mengambil kira pelbagai aspek. Dan saya harap beliau dapat melaksanakan tanggungjawab dan tugas dengan baiklah. Peranan yang diberi, tanggungjawab yang diberi yang begitu besar. Dan saya harap dia boleh membawa kejayaan cemerlang kepada pasukan T-Team. T-Team sebelum ini menyeradai akhir 2 nama bagi mengisi jawatan tersebut, Anwar Abu Bakar dan jurulatih Terengganu tahun lalu, E. Elvarasan. Anwar akan dibantu oleh bekas jurulatih pasukan Piala Presiden Terengganu, Azhari Salim sebagai pembantu jurulatih yang ketika ini mengendalikan The Titans buat sementara. Anwar dipilih kerana mempunyai kelebihannya tersendiri dan pengalaman yang luas untuk membimbing T-Team mengharungi saingan Piala Malaysia yang bermula 13 Ogos ini. Jurulatih baru itu dijangka tiba di Kuala Terengganu Jumaat ini dan mengikat kontrak sehingga saingan musim ini tamat. Rozi Mamat juga mengesahkan Azrai dan penolong jurulatih Azlan Johar telah menghantar surat peletakan jawatan masing-masing kepada pihak pengurusan tertinggi T-Team. Selepas dihimpit dengan pelbagai kritikan susulan prestasi hambar skuad hoki negara, Ketua Jurulatih Muhammad Darmarash Abdullah mengambil keputusan untuk melepaskan jawatannya. Peletakan jawatan berkuat kuasa selepas tamat kempen Sukan Asia bulan depan. Sekian lama dihimpit dengan pelbagai masalah Darman termasuk melibatkan pengurusan Konfederasi Hoki Malaysia KHM demi memuaskan hati semua pihak, Muhammad Darmarash Abdullah mengambil keputusan tersebut. Saya tak bagi tahu persatuan lagi, saya tak bagi tahu siapa-siapa, saya dapat keputusan ni. Dan kalau kita sentiasa buat kata-kata negatif ni, macam mana kita nak berlatih dengan tenang? Macam mana kita nak tahu apa nak buat besok? Bila kita pun tak tahu kita punya masa depan. Sebenarnya ni kena berhenti ya. So dengan cara saya kata, sebab semua nak saya resign lah. Tak ada masalah untuk saya resign. Tetapi bagi kita ketenangan, saya mahu semua pemain yang terbaik Malaysia ni bergabung balik dan kira pergi dengan tenang. Muhammad Darmarash berharap keputusan ini sekaligus dapat menutup segala cerita buruk tentang persembahan skuad hoki negara yang sedang menjalani latihan sebelum mengharungi Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan. Darmarash mahu terus memberi fokusnya untuk membawa pulang pingat emas di Incheon kerana kemenangan itu sekaligus mampu menjamin Malaysia untuk kesukan Olimpik 2016. Kritikan yang diterima termasuk dilabel sebagai mengecewakan ketika di Sukan Commonwealth Glasgow baru-baru ini turut memberi kesan kepada pemain-pemain yang giat menjalani latihan di ibu negara. Darmarash turut berusaha untuk memanggil semula Muhammad Faizal Sa'ari yang dikatakan kecewa dengan pengurusan KHM yang gagal menjaga kebajikan pemain-pemain sehingga mengambil keputusan untuk meninggalkan skuad kebangsaan. Okay, macam Faizal, saya cuba dapatkan dia balik. Ismail Abu yang kira tak datang training sekarang, saya cuba nak tahu apa sebab dia tak datang training. Okay, saya mahu MSC pun memberi kita ruang untuk kita berlatih dengan tenang sebab tinggal 45 hari saja. Saya mahu semua pemain faham betapa mustahak Asian Games. Okay, cubalah kita kembali dan bersatu and fight untuk negara. Beberapa pemain sudah pun dimaklumkan dengan keputusan ini dan Muhammad Darmarash berharap keputusan ini mampu meredakan kritikan kepada pemain di media masa khususnya sekaligus kembali fokus kepada persiapan. Jika pemain-pemain terus dikritik, Muhammad Darmarash percaya persiapan pasukan akan terjejas. Malahan, fokus pemain ketika perlawanan turut hilang dan misi memburu emas di Sukan Asia tidak akan berhasil.
Kegagalan pemain perseorangan lelaki badminton menggalas tanggungjawab di Sukan Commonwealth Glasgow perlu diberi perhatian serius. Meskipun skuad badminton berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas, hakikatnya maruah negara sudah tercemar. Sandaran terhadap dua pemain perseorangan, Chong Wei Feng dan Liu Darren untuk meneruskan legasi mempertahankan pingat emas acara itu sejak 20 tahun lalu tidak kesampaian. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Tengku Mahathir Tengku Arif menegaskan BAM tidak bertanggungjawab di atas kegagalan itu, sebaliknya menunding jari sepenuhnya kepada jurulatih. Right? We depend on the expert. The expert are the coaches. Coaches are teachers. If the teacher cannot teach the student the full potential of the student, then it is the teacher's error. The chief coach is the chief. Nobody overturn his decision. We question the process. Betul kena? Are you sure? Has he played against Sun Huan? How is he doing? No. No. Yes, he is okay. Then kita ambil lah keputusan tu. Itu aja. Liu Darren dipilih bagi menggantikan Datuk Lee Chong Wei yang menarik diri kerana kecederaan serius. Darren bagaimanapun mempamer aksi hambar di Glasgow sehingga mengundang kritikan daripada pelbagai pihak. Pemain nombor 1 negara Datuk Lee Chong Wei pula berpendapat pihak pengurusan BAM dan barisan kejurulatihan sepatutnya duduk semeja dalam mencari ramuan terbaik memulihkan keadaan, bukannya saling menyalahkan antara satu sama lain. Jelasnya jurulatih biasanya akan menyenaraikan nama pemain, namun keputusan muktamad hanya akan ditentukan dalam mesyuarat Exco yang turut disertai Presiden. I think it's very tough because you tengok kita buat coaches dia try the best untuk macam mana kasih player terbaik kan. Dia mau result juga because dia mau nama juga coaches kan. Tapi mungkin this is one kena review balik lah. Kena duduk and management and all the coaches and mungkin kita punya presiden kan and all the player. Kita kena tengok masa depan lagi lah. Chong Wei yang tidak beraksi di Glasgow akan kembali memanaskan pentas kejohanan dunia di Denmark bermula 25 Ogos ini dan Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan bulan depan. Sukan Asia Incheon merupakan yang terakhir buatnya selepas sekadar meraih perak 4 tahun lalu di Guangzhou, China. Bagaimanapun kecederaan pangkal peha dialami yang masih belum pulih sepenuhnya dilihat sedikit menjejaskan persiapan. I think still sakit lagi lah. And because World Championship semakin dekat and Asian Games semakin dekat, and I just try my best lah. Because still and going rehab every day and after training. Pemain kelahiran Pulau Pinang itu kini kembali ke Gelanggang melakukan latihan. Beliau ditemui di ibu negara selepas majlis pelancaran kempen Sukan Asia Incheon oleh syarikat elektronik terkenal Samsung. Turut hadir Chief Dimission Sukan Asia Datuk Pahlawan Daniel Balagopal. Dalam perkembangan lain, kem akuatik sedikit lega apabila kecederaan belakang yang dialami Ratu Terjun Negara Pandai Lela Rinong tidak begitu serius. Malah atlet Sarawak ini tetap optimis kecederaan yang dialaminya mampu pulih menjelang tamasya Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan September nanti. Saya sekarang tengah light training, jadi saya rasa tak banyak mengganggu, tapi saya mungkin dia akan mengganggu sikit ketika saya melakukan terjunan di 10 meter platform. Tapi saya harap ia tak akan mengganggu banyak. Membawa pulang 1 perak dan 1 gangsa dari Glasgow baru-baru ini sudah cukup memberikan petanda bahawa gadis Bidayuh ini masih berada di prestasi terbaik untuk menyumbang pingat buat negara. Pandai Lela bakal meneruskan sesi latihannya di China minggu depan.